Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Mu'tad memegang kad matrik bernombor 2020-861808 dari kelas M3 AT222-3A. Di dalam video ini, saya dan rakan-rakan akan menerangkan sebuah topik yang bertajuk Politik Demokrasi di Malaysia. Pada masa ini, setiap negara mengamalkan sistem politik yang berbeza-beza dalam mentadbir negara. Antara sistem politik yang ada ialah sistem demokrasi, sistem kesatuan, sistem komunis dan juga sistem sosialis. Bagi negara Malaysia, sistem politik demokrasi telah diamalkan sejak 1959. Apa itu sistem politik demokrasi? Sistem politik demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat atau wakil rakyat mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang dan struktur kerajaan. Di dalam sistem demokrasi di Malaysia juga, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menjadi ketua negara. Tahukah anda, di Malaysia terdapat sebuah institusi perundangan tertinggi yang menggubal undang-undang. Institusi tersebut boleh dikenali sebagai Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Setiap negara menghadapi cabaran yang berbeza dan setiap sistem politik mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seterusnya, mari kita membincangkan cabaran yang dihadapi negara. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lukman bin Arif. Hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah Raja Perlembagaan di Malaysia. Kerajaan-kerajaan Melayu telah ditubuhkan seawal 21 Masihi. Kerajaan Kesultanan Melaka merupakan kerajaan tempatan yang paling kompleks pencapaiannya. Pemerintahan Raja Mutlak adalah konsep yang sering kali digunakan dalam sistem kerajaan Melaka dan kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya. Kedatangan Portugis. Melaka telah wujud selama 115 tahun sebelum digantikan oleh Portugis pada tahun 1511. Institusi Raja Melayu masih kekal di negeri-negeri yang telah menjadi naungan atau pengaruh Melaka di seluruh semenanjung tanah Melayu. Pendudukan British pada 19 hingga 20 di tanah Melayu. Sistem raja masih lagi dikekalkan oleh British, akan tetapi British hanya menggantikan pembesar-pembesar istana dengan pegawai-pegawai British dan sekutunya, serta corak pemerintahan barat diterapkan. Pendudukan Jepun di tanah Melayu. Raja Melayu menjalankan kerjasama dengan kerajaan Jepun dan pegawai istana diganti dengan pegawai-pegawai tentera Jepun. Kedatangan semula British di tanah Melayu. British memperkenalkan sistem penjajahan secara langsung ke atas negeri-negeri Melayu. Dengan sistem tersebut, kedudukan raja-raja akan dihapuskan secara mutlak oleh British. Parti politik khas iaitu UMNO telah ditubuhkan khas untuk membantah Malay Union telah menjadi sebagai wakil rakyat serta orang Melayu untuk menghadap raja-raja Melayu untuk menyampaikan harapan rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Hasni, nombor matrik 2020483712, akan membentangkan berkenaan dengan sejarah kewujudan sistem politik demokrasi. Perkembangan politik di Malaysia mempunyai sejarah dan asal-usul yang menarik. Kedatangan British sedikit pun tidak menggoyahkan kekuatan politik untuk menentang mereka. Ini terbukti dengan kemunculan wira-wira dalam politik tanah air seperti Datuk Maharaja Leder, Datuk Bahaman, Mak Kilau, Tok Janggut, Rentak dan Haji Abdul Rahman Limbung. Perkembangan politik di tanah Melayu disemarakkan lagi dengan kesedaran nasionalisme berasaskan kaum yang didorong oleh dasar pecah dan perintah yang dibawa oleh British. Golongan ulama didapati berperanan mencetuskan kesedaran politik dalam kalangan masyarakat Melayu. Mereka digelar dan dikenali sebagai kaum muda. Pengenalan kerajaan dan perlembagaan Malay Union pada tahun 1946 telah memperlihatkan kebangkitan perjuangan orang-orang Melayu menentang cadangan tersebut. Reaksi daripada cadangan tersebut, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO telah ditubuhkan. Perkara yang perlu difahami dalam percaturan politik tanah Melayu ialah suasana kerjasama dan perpaduan yang dianjurkan bagi mewujudkan kerjasama parti-parti perkauman Melayu, Cina dan India
iaitu kemenangan telah berpihak kepada Parti Perikatan yang membolehkan Tanah Melayu menuntut kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syah Azlizan bin Nur Faizan akan membentangkan berkaitan cabaran dalam mengekalkan sistem politik demokrasi di Malaysia masa kini. Dalam setiap negara wujudnya sistem berpolitik. Dalam pada masa yang sama, terdapat beberapa cabaran dalam mengekalkan sistem berpolitik di Malaysia. Perkara tersebut berlaku akibat sedari pemikiran yang pelbagai dari setiap individu atau kumpulan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Antara cabaran yang pertamanya adalah badan bukan kerajaan NGO wanita. Seperti mana yang kita dapat lihat bahawa kepimpinan lebih banyak diberisi oleh lelaki. Oleh sebab yang demikian, NGO wanita sering diketepikan dan tidak dititik beratkan kepimpinan serta kewujudan mereka. Kemudiannya, kita dapat melihat bahawa dalam masyarakat golongan NGO wanita ini tersangat terhad sebagai pembantu bagi kepimpinan lelaki. Hal yang demikian menyukarkan pelibatan wanita dalam setiap bidang tertentu sama ada badan kerajaan maupun yang bukan kerajaan. Walau bagaimanapun, pada masa kini kita telah lihat status NGO wanita ini tampak lebih maju mengikut pada perkembangan semasa dan boleh diperlihatkan kepentingan mereka sejajar dengan kepemimpinan yang diberisi oleh kaum lelaki. Cabaran seterusnya adalah sistem demokrasi tidak menjanjikan kuasa politik akan terus kekal secara keseluruhannya. Hal ini akan mendatangkan kerisauan untuk rakyat akibat perbuatan kuasa oleh kerana ketiadaan pemimpin, lebih lagi soal keagamaan dan keselamatan. Berkaitan dengan perkara itu, muncul yang di-Pertuan Agong secara tidak langsung akan mengambil alih kedudukan tersebut dalam sistem pemerintahan Malaysia. Selain itu, baginda dibenarkan untuk bertindak atas budi bicara oleh perlembagaan sebagai Ketua Agama Islam bertujuan untuk memelihara kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi dalam Malaysia tanpa ada pengaruh daripada perubahan politik semasa. Dengan ini, agama Islam tidak akan berada di tahap kerisauan rakyat dan terpelihara daripada kepentingan dari mana-mana kuasa politik yang boleh mendatangkan kekeliruan serta mencemarkan kesucian agama Islam. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Elnin Damian Kosmas akan membentangkan cabaran dalam mengekalkan sistem politik demokrasi di Malaysia pada masa kini. Antara cabaran utama dalam mengekalkan sistem politik demokrasi di Malaysia adalah wujudnya puak-puak atau parti yang masing-masing mempunyai matlamat yang berbeza. Dalam hal ini, sifat-sifat perpuakan dalam parti merupakan cabaran utama yang paling besar dan diikuti oleh perebutan jawatan dalam parti. Ini menyebabkan perbezaan pendapat, fikiran, dan cara dalam melaksanakan sesuatu kerja. Secara tidak langsung, perkara ini boleh menyebabkan perselisihan antara dua buah pihak di mana ianya turut mempengaruhi kelompok atau masyarakat yang berada di dalam puak tersebut. Kesannya, sikap perpaduan di antara masyarakat boleh tergugat menyebabkan sistem politik demokrasi itu turut tergugat. Bukan itu sahaja, sikap perpuakan ini juga disebabkan oleh cabaran yang boleh disifatkan dari segi wang. Perebutan jawatan dalam parti, perpuakan dan politik wang boleh membawa kepada konflik kepimpinan dalam parti tersebut. Apabila keadaan seperti itu berlaku, ianya akan menimbulkan masalah lain dalam parti di mana cabarannya ialah rakyat akan hilang kepercayaan terhadap parti tersebut. Sikap sesetengah pemimpin parti yang bertindak melompat antara satu parti ke parti yang lain juga menyebabkan sistem politik demokrasi tergugat. Apabila pemimpin memilih untuk melompat daripada satu parti ke parti lain selepas pilihan raya yang boleh membawa kepada pertukaran pemerintah, ianya boleh menyebabkan parti dan masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemimpin tersebut. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya perkara seperti protes, lebih teruk lagi adalah kerusuhan. Keadaan ini sekaligus menggugat sistem politik demokrasi di Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik bin Muhammad Zulkifli memegang kad matrik bernombor 20201477146 dari kelas M3 AT223A. Pada kali ini saya akan mengulas penuh rangkaian dari tajuk politik demokrasi di Malaysia mengenai kelebihan-kelebihan mengamalkan politik demokrasi di Malaysia. Politik demokrasi secara amnya sudah sebati dalam sistem perundangan di Malaysia. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi meneruskan sistem politik di negara kita. Pihak kerajaan komited dalam mengawal keberkesanan sistem politik demokrasi dalam negara kerana terdapat pelbagai kelebihan yang dapat dilihat daripada pelaksanaan politik demokrasi di negara kita. Antara kelebihannya ialah pihak kerajaan komited dalam menjaga dan melindungi kepentingan rakyat. Hal ini kerana jawatan yang dimiliki oleh para wakil rakyat merupakan mandat, amanah dan kepercayaan yang diberikan rakyat bagi memimpin negara ke arah kemajuan dan keselamatan semua. Wakil rakyat yang dilantik juga dilihat menjalankan tugas mereka dengan penuh komited dalam menyelesaikan masalah dan membangun serta memajukan ekonomi, infrastruktur dan pertahanan negara. Selain itu, sistem politik demokrasi juga dilihat memberi manfaat kepada rakyat dari segi kesamarataan sesama rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Wakil rakyat yang telah diundi oleh rakyat juga terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini menunjukkan perpaduan rakyat yang kukuh. Seterusnya, politik demokrasi dilihat sebuah sistem pemerintahan yang lebih stabil dan efisien. Hal ini kerana para wakil rakyat sentiasa menyuarakan masalah dan keluhan rakyat kepada pihak atasan yang bertanggungjawab. Segala fasiliti dan kemudahan atau bantuan yang diberikan kepada rakyat dibincangkan bersama dalam Dewan Rakyat, seterusnya dibawa ke Dewan Parlimen. Oleh yang demikian, benarlah bahawa politik demokrasi banyak memberi impak positif terhadap sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Hazim bin Yaakob dan saya akan menerangkan serba sedikit tentang kekurangan sistem politik demokrasi. Kelemahan demokrasi berpunca daripada dua aliran yang mempunyai pandangan berbeza mengenai demokrasi serta mengandaikan bahawa sesuatu yang mustahil diwujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan ideologi demokrasi tulen, manakala ada yang bersetuju bahawa amalan demokrasi dapat dicapai melalui kritikan serta memberi kuasa kepada golongan tertentu. Kebebasan perlu dikawal oleh pihak berkuasa. Walaupun sistem demokrasi telah diamalkan sejak kemerdekaan pada 1997, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Contohnya ialah dari aspek pengasingan kuasa. Doktrin pengasingan kuasa memetikkan kuasa relatif antara badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Hal ini menyebabkan konsep pengasingan kuasa dan amalan semak dan imbang antara badan-badan tersebut tidak dapat dilakukan dengan terus. Kelemahan lain pula boleh dilihat dari segi pilihan raya. Parti Barisan Nasional menjadi sangat dominan setelah memegang tampuk pemerintahan selama 60 tahun sejak PRU pertama dijalankan. Faktor ini menyebabkan Parti Barisan Nasional boleh melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran untuk kehendak sendiri tanpa menilai dan mendengar suara rakyat. Sebagai kesimpulan, untuk mewujudkan sebuah negara yang mengamalkan atau dikatakan sebuah negara demokrasi yang mutlak merupakan sesuatu yang sukar dijelaskan, kerana dalam pembentukan sebuah negara memerlukan satu keadaan tidak berlakunya bias dalam sistem pemerintahan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afisha bin Fazisha akan menerangkan kesimpulan. Kesimpulannya, Malaysia telah mengamalkan sistem politik demokrasi sejak tahun 1959. Negara kita dipanggil negara demokratik kerana mengamalkan sistem demokrasi. Politik demokrasi di Malaysia ini sangat penting bagi mengekalkan keamanan, menjaga hak rakyat dan memberi peluang untuk rakyat bersuara. Sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di negara kita memberi peluang kepada rakyat untuk menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat dengan mengundi dan memilih pemimpin yang dipercayai untuk diberi tanggungjawab untuk memimpin negara. Kewujudan sistem politik demokrasi mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Kedatangan British yang menjajah tanah Melayu suatu ketika dahulu menyebabkan wujudnya politik demokrasi. Rakyat Malaysia telah hidup dalam politik demokrasi sejak tamatnya zaman penjajahan di tanah Melayu. Politik demokrasi merupakan sesuatu perkara yang penting agar kebajikan kehidupan rakyat terjamin, lebih-lebih lagi semasa negara dilanda wabak, contohnya wabak COVID-19 ini.